Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 9. Kami mendapat tasawuf dan mazhab. Sebelum itu, nama saya Nurul Sulha binti Zurailan, memegang kad matrik di 193-12103. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan ceritakan pengertian tasawuf ini sendiri. Menurut Syekh Ahmad Ibn Atta'illah yang diterjemahkan oleh Abu Jihaduddin Rafqi Al-Hanif, ianya berasal dari kataan sufah. Kataan itu membawa maksud segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisihkan dirinya di serambi Masjid Nabawi. Kerana di serambi itu, para sahabat selalu dapat bersama-sama Rasulullah SAW untuk mendengarkan fatwa-fatwa beliau untuk disampaikan kepada orang lain yang belum menerima fatwa itu. Yang berikutnya berasal dari perkataan sufatun yang membawa maksud bulu binatang, sebab orang yang memasuki tasawuf itu memakai baju dari bulu binatang dan tidak senang memakai pakaian yang indah-indah sebagaimana yang dipakai oleh kebanyakan orang. Berikutnya berasal dari kata sofa yang bermaksud bulu yang lembut, dengan dimaksudkan bahawa orang sufi itu bersifat lembut-lembut. Sebenarnya banyak definisi yang ditampilkan oleh para ahli tentang tasawuf, namun sangat sulit mendefinisikannya secara lengkap kerana masing-masing ahli mendefinisikan tasawuf hanya dapat menyentuh salah satu sudutnya sahaja. Macam kita boleh lihat, sebelum ini banyak pengertian tasawuf yang berbeza-beza yang disampaikan oleh ahli-ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, sejarah kelahiran tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak boleh dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, iaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahawa peribadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanut, yakni kegiatan iktikaf atau menahan diri dari segala bentuk perbuatan dosa, dan khalwat, iaitu menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kejadian itu berlaku di Gua Hira. Di samping itu, untuk menghasilkan diri dari masyarakat kota Mekah yang waktu ketika itu sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan, Rasulullah SAW mencari petunjuk Tuhan dengan menenangkan dirinya di dalam gua. Dalam sejarah Islam pula, sebelum munculnya aliran tasawuf ini, terlebih dahulu munculnya aliran zuhud pada akhir abad pertama, yakni permulaan abad kedua. Pada abad pertama Hijriyah, lahirlah Hasan Basri, seorang zahid, iaitu pelaku zuhud pertama yang termasyhur dalam sejarah tasawuf. Beliau lahir di Mekah pada tahun 642 Masihi dan meninggal di Basrah pada tahun 728 Masihi. Ajaran Hasan Basri yang pertama adalah khauf dan rajah, iaitu mempertebalkan takut dan harap kepada Tuhan. Dalil Al-Quran yang berkait dengan tasawuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna rabbaka laya'lamu ma tukinna suduruhum wa ma yu'linun. Mafhumnya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Surah An-Naml ayat 74. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Yusuf, memegang nombor matrik D193-11773. Saya akan menyambung pembentangan tentang tokoh atau mazhab tasawuf sunni. Okey, mula-mula kita tengok kepada definisi
Tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni ialah satu aliran tasawuf yang berdiri teguh atas akidah ahli as-sunnah wal jamaah, atas zuhud dan takhasyuf, atas asas pendidikan an-nafs dan pengislahannya, serta pengkajian akhlak amali yang boleh menjamin seseorang individu menerjah naik ke tahap kesempurnaan. Sesuai dengan namanya, tasawuf ini tegas di atas jalan dan akidah ahli as-sunnah wal jamaah yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy-Sy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dengan itu, aliran ini tidak terpisah daripada teologi fiqh dan etika ahli as-sunnah. Dalam redaksi lain disebutkan bahawa tasawuf Sunni adalah tasawuf yang berwawasan moral praktis dan bersandarkan kepada Al-Quran dan As. Okey, seterusnya kita tengok kepada perkembangan tasawuf Sunni. Pada mulanya, tasawuf merupakan perkembangan dari permohonan makna institusi-institusi Islam sejak zaman sahabat dan tabi'in. Kecenderungan orang terhadap ajaran Islam secara lebih analitis mulai muncul. Munculnya ajaran ini dilepas dari masalah akidah yang melanda para ulama fiqh dan tasawuf lebih-lebih pada abad ke-5 Hijriah. Aliran Syiah Al-Islamiyah yang berusaha untuk mengembalikan kepimpinan kepada keturunan Ali bin Abi Talib, di mana Syiah lebih banyak mempengaruhi para Sufi dengan doktrin bahawa iman yang gaib akan pindah ke tangan Sufi yang layak, menyandang gelaran waliullah. Di pihak lain, para Sufi banyak yang dipengaruhi oleh filsafah Neoplatonisme yang memunculkan corak pemikiran tasawuf falsafi yang tentunya sangat bertentangan dengan kehidupan para sahabat dan tabi'in. Dengan tentangan ini muncullah sang pemadu syariat dan hakikat, iaitu Imam Ghazali. Okey, seterusnya kita kenal tokoh-tokoh tasawuf Sunni. Munculnya aliran-aliran tasawuf ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang berperang di dalamnya. Begitu juga sama halnya dengan tasawuf Sunni. Di antara Sufi yang berpengaruh dari aliran-aliran tasawuf Sunni dengan antara lain sebagai berikut. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang Sufi angkatan tabi'in, seorang yang sangat takwa, wara' dan zahir. Nama penuhnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan. Lahir di Madinah pada tahun 21 Hijrah, tetapi dibesarkan di Wadi Al-Qura. Setahun sesudah Perang Siffin, dia pindah ke Basrah dan menetap di sana sampai ia meninggal pada tahun 110 Hijrah. Setelah ia menjadi warga Basrah, ia membuka pengajian di sana kerana keprihatiannya melihat gaya hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu akses dari kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. Garakan itu yang menyebabkan Hasan Basri kelak menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan Sufi dan Basrah. Di antara ajaran yang terpenting adalah zuhud serta khauf dan raja. Okey, kita tengok ajaran Hasan Al-Basri. Dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Prinsip kedua Hasan Al-Basri adalah al-khauf dan raja. Dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah kerana berbuat dosa dan sering melakukan perintahnya, serta menyedari kekurangannya, sikap
Ini adalah persiapan untuk muhasabah diri agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, iaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Dia tidak pentingkan dunia, dia memikirkan tentang akhirat, seksa akhirat. Okey, tokoh yang kedua pula iaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama penuhnya ialah Rabi'ah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basariyah. Digelari Ummul Al-Khair. Ia lahir di Basrah tahun 95 Hijrah bersamaan 713 Masihi. Puteri keempat dari anak-anak Ismail. Wafat di Basrah tahun 185 Hijrah bersamaan 801 Masihi. Sejak masa kanak-kanaknya, dia telah menghafal Al-Quran dan sangat kuat beribadah serta hidup sederhana. Ajarannya ialah ajaran tasawuf. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah melalui syair dan kalimah puisi. Okey, kita tengok ajaran Rabi'ah Al-Adawiyah, syair-syair dan kalimah-kalimah puisi. Dari syair-syair berikut ini dapat diungkap apa ia maksud dengan Al-Mahabbah. Kasihku, hanya engkau yang ku cinta, pintu hatiku telah tertutup bagi selainmu. Walau mata jasadku tak mampu melihat engkau, namun mata hatiku memandangmu selalu. Cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta menurutnya, sehingga ia tidak tersedia bagi cintanya untuk yang lain. Seperti kata-katanya, cintaku kepada Allah telah menutup hatiku untuk mencintai selain Dia. Bahkan sewaktu ia ditanyai tentang cintanya kepada Rasulullah SAW, ia menjawab, sebenarnya aku sangat mencintai Rasulullah, namun kecintaanku pada Al-Qalib telah melupakanku untuk mencintai siapa sahaja selain Dia. Pernyataan ini dipertegas lagi olehnya bagi melalui syair berikut ini. Daku tenggelam dalam merenung kekasih jiwa, serna segalanya selain Dia, kerana kekasih serna rasa benci dan murka. Boleh dikatakan dengan al-hub, ia ingin memandang wajah Tuhan yang ia rindu, ingin dibukakan tabir yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Okey, yang ketiga kita tengok tokoh dan ajaran-ajaran tasawuf Sunni iaitu Zunnun Al-Misri. Nama penuh Abu Al-Faidi Samban Ibrahim bin Ibrahim Zul Al-Nun Al-Misri Al-Kimini Kibti. Dia dilahirkan di Akhmin, daerah Mesir pada 796 Masihi. Dia wafat di Cairo, daerah Mesir pada 859 Masihi. Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang silsilah keturunan dan riwayat pendidikannya, kerana masih banyak orang yang belum mengungkapkan masalah ini. Namun demikian, telah disebut-sebut oleh orang banyak sebagai seorang sufi yang tersohor dan terkemuka di antara sufi-sufi lainnya pada abad 3 Hijrah. Okey, ajaran Zunnun Al-Misri adalah Al-Maqamah dengan Al-Ma'rifah. Okey, kita tengok Al-Maqamah. Al-Maqamah ni memberi petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai dengan ajaran sufi. Kalau Al-Ma'rifah, pengetahuan hasil pengamatan indrawi, dengan keyakinan hasil dari intuisi apa yang difikirkan. Okey, yang terakhir dan ajaran-ajaran tasawuf Sunni iaitu Al-Ghazali. Nama penuh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i. Kedudukannya tinggi dalam Islam. Dia diberi gelaran Hujjatul Islam, seorang ulama filosof Muslim. Dia dilahirkan di Turs, daerah Iran
pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi dan wafat pada 505 Hijrah bersamaan 1111 Masihi di tempat kelahirannya. Ajaran tasawuf Al-Ghazali adalah melalui karya-karyanya. Okey, contoh ajaran Al-Ghazali, karya Ihya Ulum Al-Din. Dalam karyanya tersebut, dia menghuraikan secara terperinci pendapatnya tentang tasawuf serta pengkompromikan antara pengalaman sufisme dan syariat dan dapat menghubungkannya dengan fiqh maupun moral agama. Okay, yang kedua, karya Al-Munqidh min Al-Dalal, di mana ia menghuraikan secara menarik tentang kehidupan rohaniyahnya, tentang kehidupan dia dengan ayah dia, dengan keluarga dia. Okey, seterusnya kita tengok ciri tasawuf sunni. Yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf jenis ini dalam mengejawatakan ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Quran dan Sunnah sebagai kerangka pendekatannya. Okay, yang kedua, tidak menggunakan terminologi. Terminologi filsafah sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syadhat. Syadhat adalah ucapan-ucapan pelik yang keluar dari mulut seorang sufi. Menurut Al-Ghazali, syadhat sangat berbahaya bagi orang awam. Menurutnya, kepelikan ungkapan itu ada dua. Yang pertama, penyataan panjang lebar tentang cinta kepada Allah maupun rasa penyatuan dengan Allah yang mustahil dihindarkan oleh sebahagian para sufi yang berpaling dari amal-amal lahiriah, yang akhirnya menyatakan terjadinya penyatuan seperti ucapan Al-Hallaj, aku yang maha besar. Ucapan begini membahayakan kaum awam, sehingga banyak petani meninggalkan pekerjaan mereka lalu menyatakan ungkapan yang mirip dengannya. Okay. Kepelikan ungkapan yang tidak difahami lahiriahnya. Ungkapan tersebut biasanya panjang tapi tidak banyak mengandung maksud. Bahkan terkadang tidak difahami oleh yang mengucapkan sendiri. Hanya terucap dari fikiran yang kacau dan hanya merupakan hasil imajinasinya sendiri. Terminologi yang dikembangkan tasawuf sunni lebih transparan sehingga tidak sering mengelut dengan syadhat. Kalau pun ada yang mirip tasyahat, iaitu dianggapnya merupakan pengalaman peribadi dan mereka tidak menyebarkannya kepada orang lain. Juga hal itu dianggap sebagai karamah atau keajaiban yang mereka temui. Okey, yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Okey, dualisme yang dimaksudkan di sini adalah ajaran yang mengakui bahawa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, hubungannya tetap dalam kerangka dan berbeza antara keduanya. Dalam hal insinsina, sekat apapun manusia dengan Tuhannya tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Okey, yang keempat, kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Dalam pengertian lebih khusus, keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniyah dengan fikih, aspek lahiriah. Hal ini merupakan konsekuensi dari faham di atas. Kerana berbeza dengan Tuhan, manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi sebagai objek penerima informasi dari Tuhan. Okey, yang kelima, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan moral, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara riadah, latihan mental dan langkah takallim, tahallil dan tajalli. Takallim adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela.
tahlil pula adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku dan akhlak terpuji. Sedangkan tajalli adalah terungkapnya nur gaib. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Ramzani. Nombor matrik saya di 1831072. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang definisi tasawuf falsafi. Baiklah, tasawufnya ajarannya menggabungkan visi mistik dan visi rasional. Maksudnya adalah bahawa dalam pengajarannya, ia menggunakan kaedah yang semuanya mistik atau tersembunyi, bersifat rahsia, sehingga hanya orang tertentu yang dapat mengetahui dan memahami, terutama kepada penganutnya. Terminologi falsafah yang digunakan berasal dari pelbagai ajaran falsafah yang mempengaruhi watak-watak, tetapi keasliannya sebagai tasawuf belum hilang. Meski begitu, tasawuf filsafat tidak dapat dipandang sebagai falsafah. Kerana apa? Kerana ajaran dan metodnya berdasarkan pada rasa zauq dan tidak dikategorikan sebagai tasawuf yang suci kerana sering dinyatakan dalam bahasa falsafah. Perkembangan tasawuf falsafi. Menurut At-Taftazani, tasawuf mula muncul dalam khazanah Islam ni pada abad ke-6 Hijrah. Walaupun watak-watak tu hanya diketahui setelah 1 abad kemudian, sejak itu tasawuf semacam ini terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan sufi yang juga ahli falsafah. Hingga baru-baru ini, kewujudan gabungan tasawuf dan falsafah dalam ajaran sufi bercampur dengan ajaran sufi falsafah dengan sendirinya telah menjadikan ajaran sufisme semacam ini bercampur dengan sejumlah ajaran falsafah di luar Islam, seperti yang berasal dari Yunani, Parsi, India dan Kristian. Maafkan saya. Okey, siapa tokoh ajaran tasawuf falsafi ni? Okey, tokoh dia ialah Ibnu Arabi. Nama penuh dia adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Haytami. Okey, beliau dilahirkan di Murcia, iaitu dekat mana? Andalusia Tenggara, dekat Sepanyol, pada tahun 560 Hijrah, dan beliau wafat pada tahun 638 Hijrah di Damsyik. Okey, Ibnu Arabi ni dia mempelajari Al-Quran, hadis dan fiqh dari sejumlah pelajar faqih Andalusia, iaitu Ibnu Hazm Az-Zuhri. Okey, apa yang dibawa oleh Ibnu Arabi ni? Okey, Ibnu Arabi ni pertama sekali wahdat al-wujud ke satu makhluk. Wahdat al-wujud ni bukan berasal dari dia, tapi berasal dari Ibnu Taimiyah, yang merupakan tokoh yang sangat mengkritik ajaran pusat ini. Wahdat al-wujud ni menurut Ibnu Taimiyah kata apa? Wahdat al-wujud ni adalah persamaan Tuhan dengan alam. Menurutnya, orang yang mempunyai pemahaman tentang wahdat al-wujud ni mengatakan bahawa hanya ada satu bentuk je, dan mengatakan bahawa bentuk alam sama dengan bentuk Tuhan, tidak ada perbezaannya. Wahdatul adiyan ni pula, adapun yang berkenaan dengan konsepnya wahdat al-adiyan, kesamaan agama, Ibnu Arabi memandang bahawa sumber agama adalah satu, iaitu hakikat Muhammadiyah. Okey, konsekuensinya semua agama adalah tunggal dan semua itu kepunyaan Allah. Hakikat Muhammadiyah ni, Ibnu Arabi menjelaskan bahawa terjadinya alam tidak bisa dipisahkan dari ajaran hakikah Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Menurutnya, tahap apa pun kejadian proses penciptaan alam ni dan hubungan dengan kedua ajaran tu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wujudnya Tuhan sebagai wujudnya mutlak, iaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Kedua, wujud hakikah Muhammadiyah sebagai imansi, yakni pelimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini muncul segala yang wujud dengan proses tahap-tahapnya. Okey, sebelum saya mengakhiri slide saya, ingin saya jelaskan sedikit berkenaan dengan wujudnya Tuhan sebagai benda yang mutlak, yang mandiri. Maksudnya
Allah ni dia tak berhajat kepada mana-mana makhluk. Sebab apa? Sebab Allah ni yang esa, dia tunggal. Dia tak ada siapa yang cipta dia. Jadi dia tak berhajat kepada makhluk ciptaan dia. Okey, sekian. Saya serahkan slide saya kepada rakan saya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Naziah binti Saudi. Tokoh dan ajaran tasawuf falsafi yang kedua adalah Al-Jilil. Nama penuhnya ialah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jilil. Dia dilahirkan pada tahun 1365 Masihi di Jilan Diwan, sebuah wilayah di Kasfia Selatan, dan meninggal pada tahun 1417 Masihi. Nama Al-Jilil diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Beliau seorang sufi terkenal dari Baghdad. Okey, ajaran Al-Jilil yang pertama ialah insan kamil. Ajaran tasawuf Al-Jilil yang terpenting adalah fahaman insan kamil, iaitu manusia sempurna. Menurut Al-Jilil, insan kamil adalah nuskah. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahawa perumpamaan hubungan Tuhan dengan insan kamil adalah bagaikan cermin di mana seseorang tidak akan dapat melihat bentuk dirinya sendiri kecuali melalui cermin itu, yang bermaksud manusia sempurna. Al-Jilil memperkuatkan dengan hadis, iaitu Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang Maha Rahman. Sebagaimana diketahui, Tuhan mempunyai sifat hidup, pandai, mampu berkehendak, mendengar dan sebagainya. Manusia iaitu Adam pun mempunyai sifat seperti itu, dan dapat difahami bahawa Adam dilihat dari sisi penciptaannya merupakan salah seorang insan kamil dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat dan nama ilahiyah. Al-Jilil berpendapat bahawa nama-nama dan sifat-sifat ilahiyah itu pada dasarnya merupakan milik insan kamil sebagai suatu kemestian inherent dengan esensinya, sebab sifat-sifat dan nama-nama tersebut tidak memiliki tempat berwujud tetapi pada insan kamil. Jadi, yang dimaksudkan dengan insan kamil oleh Al-Jilil adalah maksud manusia dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Hal ini sama dengan Al-Arabi yang ajarannya lebih mengedepankan akal. Ajaran Al-Jilil yang kedua adalah maqamat ataupun Al-Martabah. Al-Jilil merumuskan beberapa makam. Makam ni kedudukan hamba dalam pandangan Allah menurut apa yang diusahakan berupa ibadah, latihan dan perjuangan menuju Allah yang harus dilalui seorang sufi, yang menurut istilahnya ia disebut Al-Martabah ataupun jenjang atau tingkat. Tingkat-tingkat itu adalah Islam, iman, as-salah, ihsan, syahadah, sidqiyah, yakni seorang sufi dalam tingkatan derajat sidik akan menyaksikan hal-hal yang gaib sehingga dapat mengetahui hakikat dirinya. Dan Al-Qurbah, yakni makam ini merupakan makam yang memungkinkan seseorang dapat menampakkan diri dalam sifat dan nama yang mendekati sifat dan nama Tuhan. Okey. Tokoh dan ajaran tasawuf falsafi yang ketiga ialah Ibnu Sabi'in. Nama penuh Ibnu Sabi'in adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nas, seorang sufi dan seorang juga ahli falsafah dari Andalusia. Dia dipanggil Ibnu Sabi'in dan dipanggil Qutbuddin dan juga dikenali sebagai Abu Muhammad. Dia berketurunan Arab dan dilahirkan pada tahun 614 Hijrah di wilayah Mursia dan dilahirkan pada keluarga yang dihormati. Okey, ajaran Ibnu Sabi'in ni yang pertama ialah kesatuan mutlak. Ibnu Sabi'in meletakkan ketuhanan di tempat pertama, kerana bentuk Tuhan menurutnya adalah asal usul segala sesuatu yang ada di masa lalu, sekarang dan masa depan. Pemikiran Ibnu Sabi'in merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran yang ditafsirkan secara falsafah atau khusus. Contohnya dalam surah Al-Hadid yang nombor 3 yang bermaksud dia yang pertama, yang terakhir, yang zahir dan yang batin, dan diperkuatkan dalam hadis kudusi yang bermaksud yang diciptakan pertama adalah akal, lalu Allah berfirman kepadanya, maka terimalah, dia juga menerimanya.
Kesatuan mutlak tersebut merupakan dasar faham khususnya tentang para pencapai kesatuan mutlak ataupun pengakraban Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman ni sama dengan fahaman hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencapaian kesatuan mutlak menurut Ibnu Sabi'in adalah individu yang paling sempurna. Sempurna yang dimiliki seorang faqih, teologi, filsufi ataupun sufi. Okey. Ibnu Sabi'in dia buat penolakan terhadap logika Aristotelian, iaitu seorang ahli falsafah dan polimatik Yunani semasa zaman klasik di Yunani kuno. Kesatuan mutlak telah mendorongnya untuk menolak logik Aristotelian. Ini terbukti dalam karyanya oleh Bud al-Arif. Dia menyusun logika iluminatif baru sebagai pengerti logik berdasarkan konsepsi jamak. Ibnu Sabi'in menamakan logik barunya dengan logik untuk mencapai kesatuan mutlak. Tidak termasuk dalam kategori logik yang dapat dicapai dengan akal, tetapi termasuk ketulusan ketuhanan yang memungkinkan manusia melihat apa yang belum pernah dilihat atau didengarnya. Kesimpulan penting Ibnu Sabi'in dengan logiknya adalah bahawa realiti logik dalam jiwa manusia adalah semula jadi, yang memberikan gambaran bahawa kewujudan bentuk jamak hanyalah ilusi. Sekian daripada saya dan saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Jawariah binti Roslan, nombor matrik D1931205. Okay, saya akan sambung pembentangan kawan saya dan saya akan terangkan tasawuf isyraqi. Okey, kita masuk ke bahagian yang pertama, iaitu definisi tasawuf isyraqi. Okey, kata isyraqi ni dia mempunyai banyak maksud tau. Antaranya ialah terbit dan bersinar, berseri-seri, terang kerana disinari dan menerangi. Dan tegasnya isyraqi ni berkaitan dengan kebenaran atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan dan hal yang membahagiakan. Dan lawan isyraqi ni adalah kegelapan yang dijadikan lambang keburukan, kesusahan, kerendahan dan semua yang membuat manusia menderita. Okay, bagi pendapat Illuminati, dalam bahasa Inggeris yang dijadikan padanan kata isyraqi juga bererti cahaya atau penerangan. Okay, kita masuk ke bahagian yang kedua, iaitu perkembangan tasawuf isyraqi. Okay, pemikiran isyraqi ni bagi pendapat Illuminatif secara antologinya maupun epistemologis lahir sebagai reaksi atau alienatif atas kelemahan yang terjadi pada filsafat sebelumnya, khususnya para petati Aristotelian. Okay, menurut Suharwardi, filsafat para petati yang sampai saat itu dianggap paling unggul dan valid ternyata mengandungi bermacam kekurangan. Okey, kita masuk ke slide yang seterusnya, iaitu tokoh dan ajaran tasawuf isyraqi. Okey, tokoh dia ada seorang je, iaitu Suhrawardi. Nama penuhnya ialah Shihabuddin Yahya bin Afasi bin Amri Suhrawardi, yang digelar dengan Al-Maqtul. Maksudnya yang artinya dibunuh. Dia dilahirkan sekitar 549 Hijrah di sebuah desa Suhrawardi dekat kota Zanjan di utara Persia. Dan ajaran dia ialah pemikiran sufisme, pemikiran filsafat para parti Islam, pemikiran filsafat sebelum Islam, pemikiran hikmah Iran kuno dan ajaran Zoroaster. Okay, kita masuk ke bahagian ajaran Al-Suhrawardi. Okay, yang pertama iaitu pemikiran
Sufisme, khususnya karya-karya Al-Hajj dan Al-Ghazali. Salah satu karya Al-Ghazali, Miskat An-Nawar, yang menjelaskan adanya hubungan antara nur, iaitu cahaya, dengan iman mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Suharwardi. Yang kedua, pemikiran filsafat perjalanan Islam, khususnya filsafat Ibn Sina. Meskipun Suharwardi mengkritik sebagai pemikiran Ibn Sina, tetapi dia memandangnya sebagai prinsip penting dalam memahami keyakinan Isyraqi. Okey, yang kedua ialah pemikiran filsafat sebelum Islam, iaitu aliran Pythagoras. Maaf kalau salah sebut. Dan Platonisme dan Hirminisme sebagaimana ditumbuh di Alexandria. Kemudian dipelihara dan disebarkan di timur dekat oleh kaum Syahabiyah Haran, yang memandang kumpulan aliran Hermes sebagai kitab semawi mereka. Dan yang kedua ialah pemikiran hikmah Iran kuno. Dan ketika itu Suharwardi dia mencuba untuk membangkitkan kembali keyakinan baru dan memandang para pemikir Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmahnya turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Nabi Idris. Dan yang terakhir iaitu ajaran Zoroaster yang menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat, yang kemudian ditambah dengan istilah-istilahnya sendiri. Bahagian yang terakhir itu kesimpulan. Pemikiran Suharwardi ni tentang iluminasi yang di mana prosesnya terus berjalan tanpa henti, yang memberikan pemahaman bahawa realiti yang ada sangat luas, terbentang tanpa batas. Antara salah satunya yang membatasi hanyalah kegelapan, iaitu satu wilayah yang tidak atau belum terjangkau oleh cahaya. Ini adalah gagasan yang berani dan memberi tentangan baru bagi pemikiran manusia. Dan di sisi lain, konsepnya bahawa realiti cahaya yang merupakan hakikat wujud adalah satu meski berbeza tingkat intensitas yang pendapatkannya dapat mengirim pada faham insialisme. Dalam bidang teologi, konsep ini biasanya diterjemahkan dalam doktrin bahawa keseluruhan wujud adalah Tuhan, meski Tuhan bukanlah keseluruhan wujud, sehingga menjadi faham monistik. Okey, setakat itu saja saya punya pembentangan. Sekian, terima kasih.